Assalamualaikum dan bertemu lagi untuk kali yang ke-6, dan semestinya ini merupakan bicara ke-6. Jika bicara sebelum ini saya berbahasa Inggeris, namun untuk kali yang ke-6 ini saya kembali menggunakan bahasa ibunda saya sendiri. Dan pelbagai isu telah dinyatakan sebelum ini, dan kali ini saya ingin sekadar memberi ulasan dan mungkin pendapat berkaitan dengan semestinya penggunaan Facebook, yang merupakan laman web sosial yang memang sangat popular dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Hakikatnya Facebook itu ada satu kayu pengukur buat seseorang sama ada mereka itu up to date ataupun tidak. Kerana sekiranya seseorang itu langsung tidak mengetahui apa itu Facebook, makanya orang itu, individu itu, bolehlah diandaikan sebagai seseorang yang ketinggalan dari segi perkembangan teknologi dan perkembangan semasa. Harus diakui juga, Facebook merupakan laman web sosial yang kini menjadi kegilaan dalam kalangan remaja, dan bagi kalangan dewasa pula, mereka turut terjerumus ke dalam kefanatikan Facebook ini. Apabila menerusi Facebook ini jugalah mereka akan dapat kembali berjumpa sahabat-sahabat lama sewaktu di college, di universiti maupun di sekolah. Kerana dinyatakan di sini bahawa Facebook kadang-kadang boleh menyatukan hubungan persahabatan yang telah lama terputus sebelum ini. Itu kisah Facebook. Dan harus diakui, Facebook apabila kita nyatakan, dibincangkan, dibicarakan, makanya apa yang akan dapat diutarakan adalah Facebook ini mampu memberikan kesan yang positif, namun pada masa sama negatifnya juga sudah semestinya akan terlahir apabila kita membicarakan tentang soal penggunaan Facebook dalam kalangan pelayarnya. Apabila kita melihat kepada aplikasi-aplikasi yang diwujudkan di dalam Facebook, saya menyatakan dalam soal seperti aplikasi mengupload gambar ataupun memuat naik gambar. Harus diakui, kadang-kala adab dan juga nilai agama itu seolah-olah seperti dipinggirkan oleh setengah pelayar-pelayar Facebook. Dalam soal ini saya ingin menyatakan terhadap pelayar-pelayar Facebook yang beragama Islam, kerana secara hakikatnya kita sepatutnya sebagai orang Islam haruslah memahami soal ataupun erti ataupun istilah yang dinamakan batas dalam berkongsi sebarang perkongsian di Facebook. Dan saya menyentuh soal gambar yang dipostkan ataupun dimuat naik oleh pelayar Facebook dalam kalangan orang Islam. Kadang-kadang mereka teralpa, baik lelaki maupun wanita. Sekarang kita lihat dari sudut pelayar wanita, kita boleh dinyatakan di sini bahawa pelayar wanita kadang-kadang alpa sehingga memuat naik gambar-gambar yang tidak sepatutnya dipaparkan di Facebook, dipaparkan secara umum. Kadang-kadang mereka bertudung, tetapi tubuhnya lain itu tidak ditutup dengan sepenuhnya. Walaupun mungkin kain itu menutupi tubuhnya, mungkin kain itu ketat, pakaian itu ketat sehingga menampakkan tubuh itu, sebenarnya hakikatnya masih lagi belum memenuhi konsep sebenar menutup aurat. Ada juga yang bertudung tetapi lengan bajunya pendek sehingga menampakkan bahagian tangan dan lengan yang hakikatnya merupakan satu aurat juga bagi wanita itu untuk menutupinya. Ada juga wanita yang memaparkan gambar-gambar yang dikatakan tidak sepatutnya dipaparkan untuk memperlihatkan ciri-ciri sebagai seorang muslimah. Beraksi mengalahkan model dalam keadaan mungkin separa sedar bahawa aksi-aksi tersebut boleh mendatangkan fitnah. Bayangkan sekiranya bergambar, apatah lagi apabila kita menyatakan bergambar dengan pasangan-pasangan kekasih yang bertaraf kekasih ini. Itu juga boleh dinyatakan bahawa
sesuatu yang harus dielakkan, kerana dari segi hukumnya apabila kita bergambar berdua dengan mahram yang bukan mahram kita, maka perkara ini seharusnya tidak diamalkan ataupun harus dielakkan, disebabkan perlakuan bergambar berdua ini mampu mendatangkan fitnah. Apabila sesuatu itu boleh mendatangkan fitnah, maka seelok-eloknya dielakkan. Namun perkara ini kelihatan seperti mungkin tidak disedari ataupun mungkin sengaja dibiarkan oleh pelayar-pelayar Facebook. Mereka merasakan bahawa bergambar berdua itu romantis, tetapi mereka tidak merasakan bahawa gambar berdua ini hakikatnya boleh mendatangkan dosa dan hakikatnya juga boleh mendatangkan fitnah. Dan permasalahan ini mungkin terjadi disebabkan kurangnya pemahaman terhadap agama, ataupun mungkin disebabkan pemahaman agamanya mantap tetapi sengaja diabaikan. Itu isu soal gambar yang semestinya seringkali menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan pelayar Facebook. Ada yang menyatakan bahawa ini Facebook saya, terpulang pada saya untuk membentuk ataupun mempertontonkan Facebook saya. Tapi mereka tidak sedar bahawa Facebook yang dikatakan saya itu hakikatnya ditonton oleh ribuan dan jutaan orang. Bayangkan kalau aurat dipaparkan, hatta selai rambut sekalipun. Apakah tidak berdosa seorang itu apabila memaparkan auratnya? Dan bagaimana pula orang yang terlihat ataupun sengaja melihat aurat tersebut? Maka bayangkan seorang itu terpaksa menanggung dosa dirinya mendedahkan aurat, dan dosa yang terpaksa ditanggung akibat menyebabkan orang lain berdosa melihat auratnya. Dan perkara ini seringkali mencetuskan polemik dalam kalangan pelayar Facebook. Bagi yang tak menutup aurat, mereka mempertahankan itu hak mereka. Bagi yang menutup aurat pula, mereka mungkin bersifat prejudis sehingga menghukum orang ini, orang ini tak masuk syurga, ciumlah neraka. Ini juga satu sikap ataupun PL yang seharusnya dielakkan. Dan saya akui itu, apabila itu kita membicarakan soal gambar ni terlalu panjang untuk dibicarakan. Itu soal negatif. Soal positif, saya akui banyak boleh digunakan Facebook. Saya akui dan saya kagum dengan setengah daripada pelayar Facebook yang menggunakan Facebook, menjadikan Facebook sebagai medium untuk berdakwah. Orang-orang sebegini haruslah kita hargai mereka dan harus kita nyatakan sebagai seseorang yang individu yang memberikan manfaat kepada pelayar-pelayar Facebook lain. Hakikatnya ciri-ciri tabligh ini ataupun menyampaikan ini harus ditanam bukan saja pada golongan-golongan pendakwah, tetapi golongan-golongan biasa. Dinyatakan sini hatta satu ayat anda disampaikan dan memanfaatkan orang lain, maka hakikatnya manfaat itu akan memberikan memberikan pahala juga pada kita nanti, hatta satu ayat. Jadi bayangkan kalau seseorang itu menyampaikan yang pelbagai ilmu lagi di Facebook, semestinya apabila manfaat itu diperoleh, orang yang menyampaikan itu juga pasti akan mendapat berkat insya-Allah di sisi Allah nanti. Jadi secara konklusinya dalam soal yang saya bicarakan secara ringkas dalam masa beberapa minit ini, boleh dinyatakan bahawa sebenarnya bukanlah Facebook itu yang harus dipersalahkan, bukanlah laman web sosial itu yang harus dituding jari menyatakan bahawa disebabkan Facebook inilah masyarakat telah rosak. Tidak. Sebaliknya kita harus lihat kepada pelayar-pelayar Facebook itu, bagaimana mereka menggunakan Facebook itu, sama ada secara berhemah ataupun secara tidak berhemah, sama ada secara beretika ataupun tidak beretika. Sekiranya pelayar itu meletakkan diri mereka dalam keadaan yang bertanggungjawab, saya yakin bahawa tidak akan timbul sebarang masalah di Facebook itu sendiri. Dan bagi saya sendiri, Facebook itu adalah satu medium untuk kita mengukuhkan ukhuwah di sesama rakan kerana kadang-kadang kita sebagai manusia ini tidak dapat berjumpa semua orang. Jadi meski media Facebook ini setidak-tidaknya kita dapat bertanya khabar, bertanya perkembangan mereka itu, dan ini secara tidak langsung akan meluaskan lagi hubungan silaturahim dengan orang lain.
Saya tidak lagi sebenarnya banyak lagi yang ingin saya bicarakan, namun sekadar ini saja yang dapat saya nyatakan. Mungkin agak panjang video kali ini kerana video ini dirakamkan pada waktu pagi yang semestinya dalam keadaan paling segar, paling banyak idea-idea yang ingin disampaikan. InsyaAllah sekiranya ada lagi isu yang ingin saya bicarakan, terutama berkaitan Facebook, akan saya kongsikan lagi di line bicara. Maka setakat itu saja. InsyaAllah ketemu lagi mungkin untuk bicara kali ke-7 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan InsyaAllah kita berjumpa lagi.